Terima kasih, bro. Okey, selamat datang ke episod baru Borak Santai at HKK 2024. Hari ni bersama dengan saya ada Cik Fuad, pengarah Kraft Tangan Malaysia Cawangan Sarawak, dan juga Encik Azizi, Samsul Azizi, pengarah kanan Institut Kraft Negara. Okey, hari ni kita nak borak santai. Memang betul-betul santai bro Santai. Santai. Kita nak borak sekarang ni pasal IKN, Institut Kraft Negara. Sebab kat HKK ni ada booth IKN yang sikit punya cantik, Pavilion IKN dan sikit punya cantik dekat kemah B ni. So kita nak Cik Azizi ada kat sini, Cik Fuad pun ada kat sini. Kita nak borak pasal IKN ni. Apa benda IKN ni, Cik Azizi? Dah start saya. Dah start dah. Sila, teruskan. Terima kasih sebab memberi peluang pada IKN lah. IKN ni, Institut Kraft Negara ni, dia tubuh tahun 2001. 2001 sampai 2024 ni kita dah 23 tahun lah. So dekat IKN lama ni, lama. IKN ni lama. Dia 2001 ni kira the first batch IKN yang namanya Institut Kraft Negara ni 2001. Dia dekat mana tu? Dia dekat Templer. Kalau jalan nak pergi Rawang tu, Rawang, Selayang. Dari Selawang. Selayang atas sikit. Dari Selayang nak pergi Rawang, dia ada belah kanan, indah di belakangnya Bukit Takun. Sedap sangat tempat tu. Maksudnya student-student kat situ nak mandi sungai dekat lah. Kita ada Templer, kita ada Kancing, dekat lah kan. Dekat lah situ. Padang Golf ada kan berdekatan. Padang Golf. The best is Padang Golf ada di situ. Padang Golf. Padang. Okey, dekat IKN ni saya dengar ada macam-macam jurusan craft. Sebab sebenarnya bukannya senang tau kita nak ajak golongan muda kita ni untuk menceburi bidang craft ni. Kebanyakannya diorang suka buat kemahiran. Yelah kemahiran. Kemahiran macam-macam. Ada yang nak buat repair kereta, nak buat pasal wiring rumah. Tapi dekat IKN ni dia special. Dia pasal craft. Saya suka soalan ni sebab Senang ke nak ambil budak-budak tu? dia nak belajar tu senang. Ha. Belajar tu belum tentu senang. Belajar tu senang. Contohnya kita punya targeted group kita 18 sampai 35 tahun. Ramai je orang yang bertanya yang dia terlepas daripada umur 35 tahun ni. Tapi kita cerita lain lah sebab kita ada pengajar sepanjang hayat. Kita panggil Creative Craft Studio. Itu package. Cik Fuad pun, untuk makluman ni Cik Fuad kita ni, di IKN ni sebelum saya bercerita siapa. Sila. Boleh. Boleh. Jangan mendalam sangat dah. Diam sangat ni. Jangan mendalam sangat. So IKN ni, kita ada beberapa akreditasi. Satu, Majlis Agensi Kelayakan Malaysia, MQA. MQA kita untuk jurusan diploma dan sijil. Dan satu lagi di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran, JPK ni. Dia ada dua, bezakan dua benda ni. So di bawah JPK ni kita ada Sijil Kemahiran Malaysia. Sijil Kemahiran Malaysia tu menjadikan IKN di Templer, di Rawang tu, di Templer tu sebagai pusat bertauliah. So pengurus pusat bertauliah dia, wakilnya saya lah. SKM, macam TVET tu lah. Kita ni TVET Institution. TVET lah. TVET. Kita memang TVET Institution. So Cik Fuad ni, inilah pengurus pusat bertauliah. Ya. Bagi pusat bertauliah maafkan saya, IKN terbawa-bawa. Tak apa. Itu biasa. Di Sarawak kita ada dua kampus Cik Fuad. Nanti Cik Fuad ceritalah, saya cerita yang ni dulu. So balik pada cerita jurusan tadi, Amy nak tanya kan, kita ada berapa jurusan? Kita ada 6. Kita ada 6 jurusan. This is the core business untuk craft lah. Kita ada batik, tenun. Kita ada tenun tu songket lah. Kita ada rotan, kita ada seramik, logam dan juga kayu. Kayu ni ukiran lah. So 6 ni kita punya core. Daripada 6 ni kita ada 6 diploma. Maksudnya setiap jurusan dia ada pengajian diploma dan sijil. Itu akreditasi MQA. Yang untuk sijil Kemahiran Malaysia juga 6 tu juga. So maksudnya in total kita ada 18 kursus yang kita tawarkan di IKN. Banyak lah. Bukannya sikit kan? Banyak. Yang Sarawak saya biar Cik Fuad kita cerita. Sarawak apa benda pula Cik Fuad? Lama sangat diam ni. Itulah dia. Saya tunggu turn je sebenarnya ni. Senang dapat duit tu. Okey, kat Sarawak kita ada dua macam Cik Zizi maklum tadi. Kita kat Sarawak kita ada Sijil Kemahiran Malaysia lah, SKM. So kita ada dua jurusan. Satu jurusan untuk tenunan songket yang mana kampus satelitnya berada di Kuching. Yang satu lagi kita ada tenunan songket, tenunan puar. Jurusan tenunan puar di Betong. Lebih kurang kalau daripada Kuching tu lebih kurang 3 jam 3 jam ke 4 jam lah kan. Dah ada highway baru kan, Pen Borneo. So dia lebih kurang 3 jam lah sekarang, 3 ke 4 jam. So kita ada dua kampus satelit di Kuching dan kita ada kampus satelit di Betong. So ada dua lah.
seperti saya maklum tadi, Kuching adalah untuk Oh, tenunan jap. songket. Maksudnya dekat Sarawak ni SKM je lah. Dia maksudnya yang sijil dengan diploma tak ada. Sijil Sijil dengan SKM. diploma di Rawang saja. Di IKN. Di Oh, Rawang. di IKN di Dia Rawang. pun IKN juga. Dia Ya. IKN Campus Satellite. Kampus Betul. Satellite. Tapi dia untuk SKM. Sijil Kemahiran Sijil Malaysia. Kemahiran Malaysia saja. Sebab itu pun Sijil Kemahiran Malaysia untuk yang macam Cik Fuad cakap tadi, untuk tenunan puah di Betong, Betul. Hmm. untuk tenunan di Songket. Puah. Songket apa tadi? Puah di Betong, Betul. Songket di Kuching. Songket di Kuching. Dia tenunan je. Tenunan. Tenunan sahaja. Tenunan sahaja. Oh, kat Sabah ada juga. Sabah pun kita ada. Nak saya panggil pengurus pusat. Oh, tak payah, tak payah. Tak perlu. Okey. Tak muat dah kerusi nak panggil ramai-ramai. Mic pun ada 3. Okey. Pisang kita nanti. Okey. Kalau di Sabah, kampus satellite-nya Ah. ada 2. Kita ada satu pusat Butalia, satu di Inanam. Oh, Inanam. Inanam dan satu lagi kita ada di Kota Belud. Jurusan apa pula yang kat Sabah tu? Kalau cikgu Sama juga Sijil Kemahiran Malaysia, tenunan Tenunan. Tu dekat Kota Belud. di Kota Belud. Okey. Di Inanam, Rotan. Betul. Nama Rotan. Rotan. Senang. Di Sarawak, tenunan Tapi sahaja. tapi kalau ada daripada Sabah, Sarawak, student-student yang nak masuk SKM, tapi dia nak ambil kayu, kena pergi Datang IKN sini. Datang Rawang lah. Betul. Rawang. Indo. Sponsor by IKN lah, tak ah? Tak adalah. Yo. Oh, tak lah. Dia bukanlah sponsor. Dia tak ada sponsor lah. Ha. Tapi Ha. kalau katalah soalan tadi merujuk kepada sponsorship tu dekat mana? Ha. IKN ni dia punya struktur pengajian dia tak ada yuran. Yuran memang tak ada. Yuran Dia cuma datang untuk kita panggil macam yuran pendaftaran lah. Pendaftaran. Dia bukan yuran Untuk pengajian. untuk SKM je ke untuk semua? Untuk semua. Semua tu. Untuk semua. Oh, Sijil dan diploma diploma dia, sekali kan? sijil dan dia. diploma dia. In Wih. fact, Okey. kita bayar allowance kepada pelajar kita. Bayar sebulan. lagi? Bayar lagi. Bayar lagi. Banyak Hostel IKN. disediakan. Ha? Banyak duit IKN ni. Duit kelam tangan lah. Duit kraft tangan. Okey. Kita hostel kita sediakan. Hostel bagi free. Free. Makan Makan 3 kali satu hari. free. Free. Lagi? Kita bagi allowance bulanan. Duit lagi. Duit lagi Berapa banyak? RM120 sebulan. Banyak. Ha. Banyak tu. Banyak. Oh, yelah sebab orang lain Lah, cukup orang untuk lain nak overseas pergi sikit belajar kan. betul macam orang lain nak pergi belajar Keluarkan duit. kena buat loan PTPTN. Betul. Kita Oh, IKN tak payah. tak payah. Tak Oi, payah. kita kena suruh, kita kena paksa dia orang masuk Itu. mempertarbatkan industri kraft tangan Malaysia, Kena lah. negara. Betul. Betul Betul. Kita kena angkat lagi lah. Sekarang ni pun kalau kita di Sarawak, saya lebih menyentuh kepada Sarawak lah kan. Sebab saya kat Sarawak. Kita sekarang tengah kempen lah. Kempen Jom Masuk IKN. Yang mana kita nak sasarkan pada Julai ni kemasukan kan. Julai. Julai. So kalau dekat Sarawak, trend dia kalau kita lihat, kita cuba buat promosi dekat kawasan bandar. Dia agak suka sikit lah. Kerana mungkinlah orang bandar ni lebih terdedah kepada institusi yang lebih Ada air mi kelat. air tak ada pun air kopi Air, kuih minta hantar sikit. Producer tolong hantar air. Member dah tergagap ni. Jadi dekat Sarawak ni kita sasarkan di kawasan pedalaman dan yang ada komuniti berkaitan dengan jurusan yang kita tawarkan. Oh. Contoh kalau tenunan puah, kita akan target kepada kawasan di Kapit, di Betong yang memang ramai pengusaha kraft betong di situ. Okey. Sama juga dengan Songket. Songket kita buat promosi ataupun kempen kita buat dekat kawasan-kawasan pedalaman ataupun luar bandar di Gedong, di Sadong Jaya, di kawasan-kawasan pedalaman yang ada usahawan Songket di situ. Kerana bila ada usahawan Songket kat situ, kita boleh gunakan usahawan tu ataupun memberi pengaruh usahawan tu sendiri untuk mempengaruhi rakyat bukan rakyat lah. Rakyat ni macam rakyat ni macam Spain lah kan. Sabar. Masyarakat ataupun penduduk setempat di berdekatan dengan usahawan tu. Jadi mudah sikit lah kita gunakan. Mudah lah, maksudnya senang lah aircon kita kat nak situ. capai. Capaian kita benda tu senang. Betul. Untuk diorang nak masuk, nak mendaftar senang. Dia berbeza-beza. Kalau ikut kempen ni berbeza-beza ikut negeri kan. Sebab tu kalau tengok dia punya taburan dia kan. Taburan dia kita akan buka ikut keperluan setempat. Okey. Kalau di Kota Belud, tenunan Dastar. Sebab dia dekat dengan budaya. Di Sabah, itulah budayanya. Sama juga dengan Kuching dan juga Betong. Oh, Sebab faham. tu Puah ada di Betong sahaja. Okey, maksudnya kampus satelit ni ada 2 je lah. Kita Sarawak ada dengan Sabah je. Sabah 2, Sarawak 2 dan kita ada satu lagi Di mana? di Pahang, Pekan. Oh, Pahang Di pada Pekan, Pekan. Itu kita Institut Kemahiran Tenun Pahang Diraja. Banyak.
Itu pun jurusan tenunan lah. Tenunan. CJ Kemahiran Malaysia tahap 3 tenunan. Okey. Selain macam Cik Fuad cakap tadi, buat promosi untuk tarik diorang, pergi kat tempat-tempat diorang, batas sadung apa semua tu lah. Ada tak gunakan pendekatan sekarang ni, kita budak-budak sekarang ni TikTok. TikTok, Betul. Twitter. Awak je main TikTok Apa ni. apa cara korang kita nak tarik diorang ni sebab bukan senang. Budak umur 18, 20 tahun nak minat dengan craft, susah. Betul. Memang susah. Apa cara korang? Macam kalau kita gunakan TikTok tu macam mana cara dia? Okey. Sekarang ni memang kita sedar penggunaan ataupun sebab kita sasarkan pelajar. Jadi pelajar ni kita tahu medium yang paling mudah sekarang ni bukan pelajar lah. Peringkat 18 ke 25 ke 20. Memang sasaran medium utama dia adalah TikTok sekarang ni. Facebook di kalangan macam ni lah. Yang golongan emas macam Cik Mi ni digunakanlah Facebook. Macam saya yang muda lagi ni, saya akan gunakan TikTok. Untuk makluman, kita di Sarawak untuk kampus sendiri kita memang ada TikTok. Ada akaun TikTok. Kita cuba mengikut keperluan semasa, kita ada buat Maksudnya kempen jugalah. kita banyak buat konten. Kita ada buat konten. Banyak buat konten. Sekarang ni saya sambil jalan ni saya cuba buat konten. Buat konten TikTok. Saya ambil rakan-rakan video. Saya nampak tadi Cik Fuad dia ada pegang. Kan. Saya inilah Cik Puan. Cik Puan sendiri kena jadi host konten TikTok tu. Mungkin Rupa ada. rupa itu semua orang mungkin orang tahu dah. Rupa saya tu ada sikit. boleh bawa ke tengah lah. Okay, dekat kalau dekat IKN lah. Dia macam medium lah Mi. IKN ni besar lah. IKN ni besar sebab dia macam-macam medium yang kita gunakan. Ada yang conventional approach. Conventional approach ni macam kita join program-program pameran kerjaya contohnya. Sebab kita semua pernah melalui satu fasa umur 17, 18 tahun SPM. Bila SPM, kita kena isi UPU. Bila kita isi UPU, tak ada siapa yang terangkan kat kita. Dululah ni, dulu. Saya SPM tahun 98. Tak ada siapa yang menerangkan kepada saya apa jurusan nak diambil, dekat mana nak diambil. Walaupun katalah kita sampai ke tahap kita merujuk macam baru ni, since AKN di bawah salah satu TVET institusi TVET, Kerajaan Madani ada melancarkan UP-TVET. Dalam proses UP-TVET. Dia macam UPU juga, tapi UPU untuk IPT. Ni untuk Kemahiran. TVET institution, dalam tu banyaklah IKN ada, IKBN ada, semua yang mana TVET institution kita di bawah UP-TVET. Tapi approach kita untuk memberi idea. Contoh macam yang kita sembang hari ni, yang kita borak kat ni, borak santai ni. Kita sangat harapkan supaya perkara ni untuk usahawan-usahawan ataupun peserta ataupun pengunjung yang berada di HKK yang dengar perkara ni, untuk sampai ada satu institusi yang dinamakan Institut Kraf Negara yang menawarkan pembelajaran secara formal penghasilan kraft macam 6 bidang yang saya sebut tadi. Itu yang conventional approach lah. Kita pergi join pameran kerjaya, pergi ke sekolah-sekolah, approach counselor. Itu semua bukan setakat IKN saja yang buat. Di dalam kraft tangan pun macam Cik Fuad sendiri pun ada dan tugas dia sebagai PPB, maafkan saya. PPB. Dia juga pun pengarah kraft tangan Malaysia di negeri Sarawak. So approach untuk kita buat enrolment student baru tu memang dahsyat lah. Social media, whatever means kita akan gunakan. Betul. Untuk meningkatkan. Sebab sekarang ni zaman teknologi. Semua orang main social media, bos. Betul. Kan? So tak kita kena create content yang menarik untuk diorang. Itulah dia. Tapi saya tertarik bercerita pasal social media. Ni yang best ni. The generation gap dari segi pemahaman social media. Tapi dia lari sikit lah kan. Macam mesti tuan tak tahu sangat pasal TikTok. Tuan main Facebook. Saya agak pelik lah bila TikTok tu. Kan? Tapi bukan saya yang jaga akaunnya pun. Yelah. Dia ada orang lain jaga kat situ. yang jaga lah. Saya tak gamak saya nak tengok Cik Fuad kita. Hi guys. Hi guys, jemput masuk Tapi IKN. Saya cubalah, saya cuba mengikut Kena, bukan kan. Saya kena cuba. Mesti. Sebab dia kata dia ada rupa. Kata dia ada cuba. Buku petak. Okey lah. Lepas tu dekat IKN pun kan, saya ada pergi melawat itu. Saya tengok IKN ni besar. Selain aktiviti akademik, kemahiran, ada tak aktiviti sukan
yang diangkat di IKN untuk student-student kat sana tu? Kita memang nak student kita cerdas. Ya. Kau orang kata badan yang cergas hasilkan minda yang cerdas. Okey. Ah, Betul tak? Betul kan? betul. So kalau macam dekat Betong, dekat Kuching pun dia ada court Kita ada. untuk dia Oh, ada beriadah. Ada. Ada. So, kita orang balik asrama, dia boleh main. Dia kalau kat Kuching kita ada jadual-jadual dia lah. Biasanya kita buat hari Jumaat. Jumaat tapi dalam sebulan mungkin sekali. Tengok kepada keadaan semasa lah. Kalau kos tu ataupun masa tempoh tu dia tengah sibuk dengan proses Projek perbuatan, ke projek kan? kan. So kita fokus kepada tu dulu. Tapi memang ada waktu untuk kita buat riadah di cawangan sendiri sebab kampus sendiri di Betong berada di Kuching berada dalam kawasan craft tangan sendiri. So kita gunakan facilities yang ada dalam tu untuk riadah. Dan ada masa juga kita buat keluar. Kita naklah riadah macam kita dulu lah kan, macam student dulu kan. Takkan kita nak riadah dalam kampus je kan, mesti nak keluar. Bercampur orang sikit kan. Lawan tim luar ke contoh kan. So bercampur sikit. So ada masa kita akan bawa keluar student kat luar. Maksudnya dekat Sarawak, dekat IKN Rawang, bukan kaling-kaling juga sebab Bukan. dia institut ni bukan yang orang cakap macam duduk rumah kedai ni. Contoh kat IKN, orang akan ingat IKN Tu ni dulu duduk kat rumah kedai ke ni kan. Tu lama sangat. Lepas tu, Terus bawa tukar kedai mindset tu. situ. Tukar. Kita nak tukar mindset anak-anak muda kita ni. Padahal kat IKN ada padang bola. kita 34 ekar tu. Ada court badminton. Ada, semua ada. Tenis pun ada. Tenis pun Main ada. tidak je. Kena angkat tu. Saya silap student IKN selain kemahiran dalam aktiviti sukan, diorang boleh menaikkan nama Malaysia. Dia mestilah. Sebab ada wakil Sukma tau. Silat. Siap. Silat. Silat wakil Sukma. Staff ke student? Student kita. Dia Selangor. Oh. Wakil Sukma. Kena bagi penghargaan Kraft Tangan Malaysia atau kita ada bagi penghargaan kita. Sebab tu kat IKN tu kita tak boleh jalan-jalan sebarang. Kau tak boleh jalan sekarang. Silat wakil Selangor silat tu. Jangan silap. Macam pasal lah kat situ. Kan? Okey. Selain itulah, student yang ada sebelum ni, pernah tak IKN hantar diorang masuk pertandingan kat mana-mana? International, dalam negara, pertandingan mengukir kayu ke, pertandingan buat batik paling panjang ke? Cik Zizi? Saya? Yes. Cik Zizi kat sana. Salah satu daripada recognition Recognition apa bahasa Melayu dia? Penghargaan. Ya. Sorry, apa nak masuk London I speak Iktirafan. Betul lah macam tu. sebab kalau penghargaan contohnya bila TVET institusi TVET definitely skill tu lebih. Bila skill 70%, kalau untuk SKM 70% skill, 30% akademik, untuk diploma punya pengajar 60% skill, 40% akademik. When it comes to skill, may I speak in English? I hope you understand. Boleh. Sebab saya lihat ada peserta daripada Uzbek berminat dengan topik yang kita ceritakan. So, saya kena, I have to, dia dah tak ada. Dia tak ada. Sambung. Sila sambung. Kita kat mana tadi? Kita kerja saya. Pertandingan. Pertandingan. Okay, contohnya di bawah JPK, since akreditasi CJ Kemahiran Malaysia ni di bawah JPK. Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah KSM, Kementerian Sumber Manusia, dia ada buat satu pertandingan dia panggil World Skills Master Belia, WSMB. Every year. This year final untuk international dibuat di Paris. Paris in France. Sebut je lah Paris dah Paris. Memang kena sebut Paris. Itu sebab cara dia sebut. Cara orang sana Saya sebut tengok Paris. tadi ada seorang kawan saya sebut. Dia RSVP tu dia orang tak faham. Saya tanya awak lah Mi, kita keluar topik je. Awak faham RSVP tu apa? Saya faham tapi saya nak sebut saya malas nak sebut kat sini. Kita sambung nanti. Okey. Saya sebut nanti. Okay, di ICANN kita tak ada menawarkan subjek bahasa Perancis. Namun maksud RSVP tu dia ada maksud dia. Berbalik kepada cerita pertandingan tadi. Bila kita join World Skill Master Belia ni, every year kalau ada pertandingan, ICANN akan menghantar pelajar untuk bertanding untuk dua kategori ni. Satu, cabinet making. Sebab kita ada jurusan kayu. Okay. Yang kedua, kita ada jewellery making. Logam. Jewellery. Yes. Terima kasih. Logam. Jewellery making. Buat barang kemas. So, every year. Dia depends dengan kita punya penganjur. Itu yang untuk World Skills Master Belia. Banyak lagi pertandingan yang kita masuk. Baik untuk pelajar dan juga tenaga pengajar. Baru ni tenaga pengajar kita menang di Johor. Lecturer dia pun pergi juga. Pergi untuk ukiran kayu. Menang. Menang. Semua kategori kita menang. Power. Yang dimasuk. Semua kategori yang dimasuk. Habis kalah semua. Pengajar pun penting juga. Kena macam kita hantar student je bertanding.
kalau pengajar kita sendiri dah buktikan yang diorang mahir dan diiktiraf, Ya. kan, pelajar tu akan menghargai lah ataupun percaya apa yang dibelajar tu daripada orang ataupun pengajar yang diiktiraf peringkat antarabangsa ataupun peringkat Malaysia. Itu yang memang Cik Zizi pun memang menggalakkan. Macam kita lah. Kalau kita nak belajar, betul tak? Kan kita nak belajar dengan YouTube. Caples. Dia panggil caples. Kita nak belajar dengan besya-besya. Ya, besya-besya kan. Kita belajar dengan Master. faham pun. Betul. Bagus lah. So dekat saya pula jadi Sama. boleh bagi soalan. Boleh. Kalau dekat IKN berapa ramai senang pengajar yang untuk 6 jurusan tadi? Awak tanya saya. Saya tanya ni. Boleh, tak ada Boleh masalah. kan? ada Takkan sebab masalah. duduk satu kursi, tiba-tiba kita ada 48. 48. Untuk akademik, staff kita ada 48 orang. Maksud dia 48 ni dipecahkan ikut kepada 6 jurusan. 6 jurusan. Ada yang 9, ada yang 8. Itu untuk pengajar skill saja, kemahiran berkaitan dengan craft. Berkaitan dengan subjek liberal, kita ada juga macam keusahawanan, tamadun Islam. Sebab kita ada requirement yang kita kena ikut. Kalau macam akreditasi MQA tadi, kita kena ikut MQA punya tahap-tahap pembelajaran yang kita kena follow. So di kalangan itu kita akan ambil pengajar ataupun lecturer daripada luar lah. Wow. Okay, faham? Okay, satu lagi ni. Sebab saya selalu dengar tau, orang tu cakap kan, Mi, apalah ada KN tu, kerja kemahiran. Mi, awak kerja gerak tangan Mi. Dah, Awak saya orang cerita. saya Kawan luar lah. saya kerja live Shopee je sebenarnya. Kat sini part time. Okey. Ni lah ada orang Berani, cakap ada orang cakap dengan saya lah. Dia kata kan, Mi kat IKN apa jadi yang budak-budak ni lepas orang keluar? Ada ke orang nak ambil kerja? Selain dia jadi usahawan, pada orang nak kerja, boleh ke dapat kerja? Boleh ke? Boleh ke tidak? Tidak, Cik Zizi. Kalau ikut kita punya pengesanan graduan baru ni, kita not less than 80%. At the moment kita 82%. 82% graduan kita. Sebab IKN ni pada tahun 2001 sehingga sekarang ni, kita ada dalam 2,999 graduan yang menamatkan pengajian di IKN start daripada ditubuhkan 2001. 2999 termasuk CJ, diploma Semua. semua. Okey, ramai lah kalau Daripada akreditasi JPA dulu bawa ke yang MQA, ke JPK, semualah. Semua daripada tahun 2001 ditubuhkan. So daripada 82% tu yang ada yang sambung belajar. Maksudnya ambil ke higher level lah. Dan ada yang jadi usahawan. Usahawan even dalam SKK ni pun ramai je yang bekas student IKN, graduan IKN. IKN. Di kalangan pengajar kita pun even kaki tangan kita dekat Sabah, Sarawak, satu Malaysia kaki tangan pun ramai tak? So kalau katalah dari segi peluang pekerjaan tu, saya berkongsi dengan 2 jurusan je lah kan. Sebab nak cerita daripada 6 jurusan ni takut lama kan. Kesian je buat kan, tak ada benda nak cakap kan. Saya nak ambil konten lagi TikTok saya nak buat. So jangan panjang sangat lah kita borak-borak santai. Kalah. 5 minit lagi. Kalau yang 5 minit je. 5 minit lagi. Kalau yang Sedap kan? yang logam lah contohnya. Okey, Logam selain daripada menjadi usahawan, ramai kita punya graduan yang bekerja dengan Arhanu, sistem Arhanu. Oh, Arhanu. Arhanu ni pajak gadai Islam. Kita Jadi semua tukang tahu. emas ke apa? Dia bukan jadi tukang emas because kita belajar berkaitan dengan dia punya proses mengenal komposisi, komposit. So the technical tu ada kepada graduan kita. So begitu juga dengan kalau selain daripada logam, bidang kayu contohnya. Wow, kita master in ukiran. Ya. So 2 jurusan logam dan juga jurusan kayu ni, sebab di IKN kita ada Center of Excellence, pusat kecemerlangan yang memang kita berhajat dan berniat melahirkan pengukir-pengukir mahir dan tukang emas mahir. Tukang emas kalau bahasa Melayu tahu apa? Tukang emas lah. Jauhari. Oh, Jauhari. Jauhari. Yang mengenal manikam. Manikam tu apa pula? Manikam tu batu permata. Sebab tu dia panggil hanya Jauhari Saya baru mengenal tahu ni. manikam. Baru tahu. Terima kasih banyak lah. Saya kan academician. Okey. Hanya Jauhari Jangan mengenal. angkat diri sangat So Jauhari tu memang kita berniat menghasilkan Jauhari di pasaran Malaysia ni dalam industri pembuatan barang kemas. Itu yang kerja dengan Arhanu tadi. Kalau pengukir ada bekerja dengan syarikat buat kapal.
Bukan Betul. kecil-kecil buat industri besar perkapalan di Johor. Lebih kurang dalam 20-30 orang kita punya graduan yang Masih bekerja lagi di situ. Masih lagi Masih bekerja di situ. Masih bekerja lagi kan. Ha. Maksudnya banyaklah peluang orang ni. Dia tak Bukannya banyak, dia luas. luas Luas. lah. Dia beza Betul. Dia tak banyak maksudnya dan luas. yang cakap-cakap kat luar ni, diorang cakap, diorang tak duduk dalam tu. Diorang tak Siapa tahu. yang cakap tu ni? Ramai. Minta jumpa saya lah. Kontak nombor saya. Saya bagi nombor sekarang. Oi. Tak boleh bagi kontak apa IG pun boleh juga. Dia lah handsome kan. Muka petak ke? Yang Kita cancel pun ke dah semua overrun datang ni. sini. So tak handsome kalau punya. Cik Zizi, Cik Fuad nak habiskan, nak ajak dulu lah. nak ajak sesiapa, nak ajak saudara-saudara yang ada kat HKK ni untuk mendaftar. Silakan. Sebagai saya dari Sarawak pertama sekali saya nak maklumkan yang kita dekat Sarawak sekali lagi lah saya ulang balik dekat Sarawak ada 2 kampus. Sekali lagi. Dua kampus satelit di Bentong dan Kuching. So mana-mana pengunjung yang datang hari ni boleh pengunjung. Boleh kan? Pengunjung kan. Yang live tu tak tahulah dalam YouTube kan. Pengunjung, Pengunjung pengunjung yang ha. mungkin ada daripada Sabah dari Sarawak yang ataupun ada saudara mara di Sarawak bolehlah maklumkan yang kita sedang dalam kempen untuk mencari pelajar-pelajar baru bagi kemasukan Julai. Kemasukan Julai 2024 yang kita ada 2 jurusan. Seperti yang Cik Zizi maklum, semua facilities kita lengkap. Allowance ada, makan ada, semua adalah. Macam-macam Riadah pun ada kan. Kalau tak cukup riadah tu kita buat bawa keluar lagi kan. Oh. Kalau ada permintaan, special permintaan kita buat keluar. Kita gunakan duit kita sendiri. Oh, bagus cikgu dia ni. Satu lagi saya nak promote jugalah. Kita alang-alang dah dekat Hari Kelab Kebangsaan ni. Jemput datang ke Pavilion Sarawak. Pavilion Sarawak kita ada 58 usahawan. Yang semua usahawan daripada Sarawak kita tempatkan dalam satu lokasi lah. Ya. Di Kemah A. Di Kemah ya betul. Itu sajalah. Okey. Masa tinggal sikit kan. Okay. Saya pass Cemburui kepada kita. Cik Zizi lah. Kita pada Cik Zizi. Macam mana? Kita nak panggil dia orang. Ayat daftar Dia, untuk dia, masuk dia, IKN. IKN ni, Ya. dia berbeza dengan lain-lain institusi Ya. TVET. Siapa-siapa boleh belajar buat aircon. Bukan kita kata tak boleh. Belajar buat aircon, repair kereta, mechanical, electrical apa semua. It's okay, no problem. Tak ada masalah. Tapi apa yang bezanya IKN ni dengan lain-lain institusi TVET yang ada di Malaysia ni? Itu yang saya suka bila kita kata pengekalan warisan dan pengukuhan jati diri. Kita kenal diri kita, kita tahu apa warisan bangsa kita, kita sambung budaya tu. Sebab kalau kita relate dengan situasi sekarang, gig economy, kalau kita bekerja dalam gig economy, it's just a temporary basis. Tapi kalau katalah kita ada skill yang boleh memberi pendapatan kepada kita, why not? This is our culture, this is budaya kita, inilah perjuangan kita. Kerana bagi saya, penting tu. yes, yang membezakan negara kita dengan lain-lain negara, yang membezakan negara-negara di seluruh dunia ini, budayanya, seni dan budayanya. Betul. Jadi di IKN, seni dan budaya menjadi tonggak, kita ajarkan kepada pelajar kita dan supaya benda tu ada sambungan, kesinambungan. Ya, betul. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Azizi dan juga Cik Fuad. Okey, jangan lepaskan peluang pada pengunjung-pengunjung yang mana yang nak tahu pasal IKN, boleh ke Pavilion IKN di Kemah B sepanjang Hari Kraft Kebangsaan ini berlangsung. Okey, kepada dalam live, kunjung kat sini, kita orang nak habiskan dekat sini hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dekat dalam sesi borak santai akan datang. Moga apa yang disampaikan hari ni bermanfaat kepada semua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.